Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 4E. Pada hari ini kita akan belajar bab 3 iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Subtopik pertama kita ialah 3.1 iaitu jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Saiz atom adalah sangat kecil dan menyulitkan penentuan bilangan dan jisim sesuatu atom. Ia samalah seperti sukarnya untuk mengira bilangan butiran beras dalam sebuah guni kerana saiznya yang amat kecil. Ahli kimia menggunakan konsep jisim atom relatif dengan membandingkan jisim atom sesuatu unsur dengan jisim atom unsur lain yang dipilih sebagai piawai. Oleh itu, jisim sebenar sesuatu atom tidak perlu diketahui. Pada awalnya, atom hidrogen dijadikan sebagai atom piawai kerana atom hidrogen adalah paling ringan. Jisim atom semua unsur lain dibandingkan dengan atom hidrogen. Misalnya, satu atom karbon adalah seberat 12 atom hidrogen. Oleh itu, jisim atom relatif karbon ialah 12, manakala jisim atom relatif hidrogen diambil sebagai 1. Okey, kita lukis sikit untuk kamu dapat gambaran ya. Okey, ini adalah atom karbon. Okey, contohnya ya. So, atom karbon ini bersamaan dengan 12. Okey, bersamaan dengan 12 atom hidrogen. Okey, jadi satu atom karbon bersamaan dengan 12 atom hidrogen. Jadi JAR bagi atom karbon adalah 12. Okey, itu adalah gambarannya. Namun, pada tahun 1961, ahli kimia seluruh dunia telah bersetuju menjadikan atom karbon 12 sebagai atom piawai. Okay, setelah mendapati penggunaan atom hidrogen sebagai atom piawai menemui pelbagai masalah. Jisim atom relatif JAR sesuatu unsur ditakrifkan sebagai jisim purata satu atom unsur tersebut berbanding dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Maknanya di sini tadi atom piawai kita adalah hidrogen, okey. Sekarang atom piawai kita adalah karbon. Okay, ini adalah formula bagi jisim atom relatif sesuatu unsur. Okey, formulanya ialah jisim purata satu atom unsur dibahagikan dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Okey, satu tips di sini, bahagian bawah ini sebenarnya bersamaan dengan 1. Okey, kita tengok pengiraannya. So, di sini bahagian bawah ni ya. 1/12 okey, kali dengan jisim satu atom karbon 12. So, JR-nya ialah 12 ya. So, 12 dan 12 kita boleh potong. Jadi, nilainya adalah 1. Okey, jadi jisim purata satu atom unsur yang di bahagian atas ini adalah sebenarnya nombor nukleon atau nombor jisim dari jadual berkala. Contohnya kita nak cari JAR bagi atom magnesium. Okey, so kita tengok jadual berkala, nombor jisimnya adalah 24. Okey, so itu adalah JAR-nya. Okey, so kalau 24 bahagi dengan 1, kita tetap akan dapat 24. Okey. Alright. So, jika ditanya tentang takrifan JAR, okey, maksud JAR jisim atom relatif, kita katakan JAR sesuatu unsur ditakrifkan sebagai jisim purata satu atom unsur tersebut berbanding dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Okey, takrifan ini ada pada slide sebelumnya. Okey, sebelum ini. Okay, ini adalah gambaran bagi jisim atom relatif helium. Okay, so kalau kita tengok di sini, satu atom helium bersamaan dengan 4 unit atom karbon. Okay, jadi kita katakan JAR bagi atom helium. Okay, JAR bagi atom helium adalah 4. Okay. Okay, mengapa karbon 12 dipilih sebagai piawai? Okey, jadi yang pertama, karbon 12 dipilih sebagai piawai kerana mudah dikendalikan memandangkan unsur ini merupakan pepejal pada suhu bilik. Okey, yang kedua, karbon 12 mudah bergabung dengan unsur-unsur lain. Okey, yang ketiga, unsur ini mudah dijumpai dalam kebanyakan bahan. Okey, yang keempat, walaupun karbon mempunyai 3 isotop, karbon 12 ialah isotop utama dengan kelimpahan 99%. Dan yang kelima, hal ini menyebabkan jisim atom relatif karbon 12 adalah tepat, iaitu 12.0.
Okay, baik. Tadi kita mengira JAR, jisim atom relatif. Okay, sekarang kita nak kira JMR, okay, jisim molekul relatif. Okay, ingat kembali maksud molekul ya. Molekul adalah gabungan lebih daripada satu atom. Okay. Melalui cara yang sama juga kita boleh membandingkan jisim molekul sesuatu bahan dengan atom piawai karbon 12. Jisim molekul relatif JMR sesuatu molekul ialah jisim purata molekul tersebut berbanding dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Baik, okey, sama seperti takrifan JMR ya. So untuk JMR takrifannya adalah ini, okey. JMR sesuatu molekul ialah jisim purata molekul tersebut berbanding dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Okey, ini adalah formula bagi jisim molekul relatif iaitu JMR ya. Ia bersamaan dengan jisim purata satu molekul bahagi dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Okey, tips yang sama juga seperti formula JAR tadi, bahagian bawah ini bersamaan dengan 1. Jadi jisim purata satu molekul di bahagian atas ini sebenarnya adalah jumlah JAR bagi semua atom yang membentuk molekul tersebut. Okey, so kita lihat contoh ya. Baik, Raja menunjukkan satu molekul air, okey, yang mempunyai jisim molekul relatif 18. Okey, so tengok di sini ini adalah satu molekul air ya, H2O. Okey, di mana molekul air ini mengandungi dua atom hidrogen dan juga satu atom oksigen. So jisim ini bersamaan dengan 18 unit atom karbon. Okey, so di sini kita boleh katakan JMR bagi H2O bagi air bersamaan dengan 18. Okey, sedikit sejarah ya. Okey, untuk imbau sedikit sejarah ya pada zaman dahulu ya sekitar 1800. Okey, perwakilan formula kimia okey pada zaman dulu ialah contohnya macam air kan H2O ditulis begini. Okey, dia menggunakan nombor superscript. Maksudnya 2 di atas. Okay, tapi pada zaman moden, pada hari ini kita telah menukar ya nombor ini yang 2 di atas menjadi nombor subscript. Okey, subscript nombor 2 di bawah. Okey, macam ni. Itu sahaja. Maksudnya ini zaman dulu, ni yang zaman sekarang. Okey. Baik. Okey, secara ringkasnya, jisim molekul relatif, okey, jisim molekul relatif sesuatu molekul boleh dihitung dengan menjumlahkan jisim atom relatif bagi semua atom yang membentuk molekul tersebut. Okey, jisim molekul relatif sesuatu molekul menyamai jumlah jisim atom relatif bagi semua atom di dalam molekul tersebut. Okey, so kita tengok contoh ya, contoh pengiraan untuk kamu lebih jelas. Okey, kita tengok contoh pertama ya. Okey, ini adalah perhitungan jisim molekul relatif bagi gas oksigen. Okey, so formulanya adalah O2. Okey, ini bermaksud ada dua atom oksigen. Okey, so dua atom oksigen bermaksud dua kita letakkan di depan, okey, sebagai pekalinya, dan di dalam bracket ni kita letakkan JAR bagi O. Okey, so oksigen dalam jadual berkala nombor jisimnya adalah 16. Okey, so di sini kita darabkan 2 dengan 16. Okey, kerana ada 2 atom oksigen ya. So jawapannya adalah 32. Okey, kita tengok contoh yang kedua di sini. JMR bagi air. Okey, contoh air tadilah H2O ya. So untuk air kita ada 2 atom hidrogen. So kita letakkan 2 di depan. Okey. So JAR bagi hidrogen adalah 1. So 2 bracket 1. Bermaksud 2 darab 1 lah. Okey, tambah dengan satu atom oksigen. So, JR bagi oksigen adalah 16. So, kita tambah dengan 16. So, jadi 18. So, JMR bagi air adalah 18. Okey, contoh seterusnya ialah hitungkan jisim molekul relatif bagi glukosa C6H12O6. So, jisim atom relatif yang diberi di sini ialah atom hidrogennya bernilai 1, karbon 12 dan oksigen 16. Okey, jadi macam mana kita nak kira ya? Penyelesaiannya adalah begini. Okey, kita lihat formulanya ada 6 atom karbon. Jadi kita letakkan 6 di depan, darab dengan JAR bagi karbon 12 lah. Okey, satu atom karbon bernilai 12. So, kita letak dalam bracket. So, bermaksud 6 darab 12. Tambah dengan 12 atom hidrogen di sini kan. Okey, jadi 12 di depan. Okey, dalam bracket kita ambil JAR bagi hidrogen. So, JAR-nya adalah 1. So, letakkan 1 dalam bracket. Tambah dengan 6 atom oksigen. So, 6 di depan. Okey, dalam bracket kita letakkan JAR bagi oksigen. So, apakah JAR bagi oksigen? Ia adalah 16. So, kita letakkan 16 dalam bracket.
Okey, begini cara kerjanya. So, kamu gunakan kalkulator, kamu akan dapat 180. Okey, kita telah pun tahu bagaimana mengira JAR dan JMR. Okey, sekarang kita nak mengira JFR pula, iaitu jisim formula relatif. Okey, ia adalah bahan ion yang bercas sama ada positif atau negatif. Ia adalah gabungan logam dan bukan logam dari jadual berkala. Okay. Konsep jisim relatif ini juga diguna pakai untuk bahan ion. Jisim relatif bahan ion dipanggil jisim formula relatif, JFR. Jisim formula relatif dihitung dengan menjumlahkan jisim atom relatif semua atom yang ditunjukkan oleh formula bahan ion. Hal ini kerana jisim sesuatu ion tidak banyak berbeza daripada jisim atom yang berbentuk ion tersebut. Okay? So, secara asasnya pengiraan untuk JFR sama sahaja dengan pengiraan bagi JMR, molekul tadi ya. Okay, di sini contoh untuk menghitung jisim formula relatif bagi zinc klorida dan aluminium sulfat. So, diberi jisim atom relatif di sini bagi atom oksigen sebanyak 16, aluminium sebanyak 27, atom sulfur 32, atom klorin 35.5 dan atom zinc 65. Okay, so kita tengok yang pertama, okay, penyelesaian bagi jisim formula relatif bagi zinc klorida. Okay. So kita tengok zinc klorida formula kimianya ada satu zinc sahaja, jadi kita terus letak JAR bagi zinc 65 di sini. Okay. And then klorin ada dua atom klorin, so letak 2 di depan ya. Jangan lupa ya, yang nombor subscript ni kita letak di depan. 2, darabkan dengan JAR bagi klorin. Apa JAR-nya? 35.5. Letak dalam bracket. So, bermaksud 65 tambah dengan 2 darab 35.5. Okay, so kamu akan dapat 136. Okay, JFR yang kedua, aluminium sulfat. So, you tengok di sini atom aluminium ada 2. Okay, jadi kita letak 2 di depan. Darab dengan JAR bagi aluminium. Apakah ia? 27. So, 2 darab 27. Tambah dengan, okay, di sini kita tengok nombor subscript yang paling luar sekali. Okay, yang paling besar lah. So, maksudnya ini bracket paling besar kan. Luarnya adalah 3, betul? So, 3 ni adalah untuk atom di dalam bracket ini. So, 3 ni kita letak kat depan. Okay, 3 kita letak kat depan. And then kita pergi satu persatu lah di dalam kurungan. So, atom sulfur ada 1 di sini, 32. Okay, sulfur adalah 32, letak di dalam. Tambah dengan 4 atom oksigen. So, 4 atom oksigen bermaksud 4 darab oksigen lah. So, 4 darab dengan JAR oksigen 16. Okay, nampak? 16 ya. Jadi, selesaikan yang dalam bracket. Dah selesai dalam bracket, baru darabkan dengan 3. So, dia akan jadi macam ni lah. 3 darab 96. Okay, so kamu gunakan kalkulator, kamu akan dapat JFR bagi aluminium sulfat ialah 342. Okay, baik. Ini adalah latihan untuk hari ini. Sila buat latihan dari buku teks seperti berikut. Muka surat 48, aktiviti 3.3. Okay, buat semuanya. Pengiraan sahaja ya. Yang kedua, muka surat 49. Okay, kamu buat ujikan diri 3.1. Buat juga semua 1, 2 dan 3. Okay. Jadi selamat membuat latihan. Kita jumpa lagi di kelas seterusnya. Jaga diri.